Okey, hari ni matematik tambahan kita akan masuk bab 2 iaitu fungsi kuadratik. Cikgu akan start pada muka surat 36 buku teks. Okey, dalam fungsi kuadratik kita belajar dulu persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Okay, apa maksud kuadratik? Kuadratik ni maksud dia kuasa 2. Kuadratik maksudnya kuasa 2. So persamaan yang ada kuasa 2. Persamaan yang ada kuasa 2. Apa maksud persamaan? Okey, persamaan adalah satu ungkapan yang ada sama dengan. Persamaan sama dengan. Okey, ketaksamaan pula ungkapan yang ada besar, kecil, yang tu ketaksamaan. Ya, ketaksamaan yang ada besar, kecil, kan? Tu ketaksamaan. Okey, dan kita kena tahu apakah itu bentuk am. Bentuk am ni adalah kita ada A perkali bagi X kuasa 2, B perkali bagi X, dan kita ada C kat belakang yang dia tak ada X. Okey, ni bentuk asas lah, bentuk am ataupun general dia, bentuk general. Okey, A tu ikutlah kalau ada nombor 2, kalau kita nampak X kuasa 2 sahaja, maksudnya A kita 1 tapi dia tak tulis. So awak kena pasti A adalah yang darab dengan X kuasa 2, B adalah yang darab dengan X, C adalah yang tak ada X. Yang darab X contohnya awak ada awak ada X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. So A awak adalah yang darab dengan X kuasa 2, dia tak tulis 1 dia tak tulis kan. B adalah yang darab dengan X iaitu negatif 5. C adalah 6. Awak kena tahu cara untuk membaca A, B, C daripada satu persamaan kuadratik. Okey, penyelesaian persamaan kuadratik adalah persilangan graf Y sama dengan persamaan tu dengan paksi X. Maksudnya, okey, graf kuadratik ni dia adalah macam ni. Graf kuadratik dia bentuk senyum kan, ataupun masam. Okey. Contoh graf kuadratik macam ni, bentuk masam, ataupun graf kuadratik dia bentuk dia senyum. Graf kuadratik bentuk senyum. Senyum macam tu ke? Senyum macam ni, bentuk senyum. Lepas tu dia kata penyelesaian persamaan kuadratik adalah persilangan graf. Persilangan kat mana? Graf cikgu lukis tadi. Persilangan graf dengan paksi X kat sini kan? Ataupun kat sini. Yang ni adalah penyelesaian dia. Maksudnya bila awak cari tu, awak dapatlah X sama dengan. Maksudnya dekat tempat-tempat yang cikgu bulat ni lah penyelesaian dia. Di mana dia bersilang dengan paksi X. Graf tu bersilang dengan paksi X. Okey. Ada dua cara menyelesaikan persamaan kuadratik. Maksudnya kalau kita tak lukis graf, kalau lukis graf kita nampaklah tempat kita bulat tu lah penyelesaian dia. Tapi kalau kita tak lukis graf, ada dua cara, iaitu pertama penyempurnaan kuasa 2, yang kedua adalah rumus. Okey, kita akan tengok dua-dua cara ini. Okey, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, kat sini cikgu akan terangkan dua contoh untuk menyelesaikan persamaan kuadratik ni. Satu contoh A ni di mana perkali bagi X kuasa 2 dia tak tulis, maksudnya perkali dia 1. Okey, kalau cikgu keluarkan A kita 1, B kita 4, C kita negatif 7. Okey, contoh B pula, bila A dia bukan 1, dia ada negatif 3 kat sini, B adalah 6, C adalah negatif 1. Tengok. So ada dua. Okey, kalau yang tak ada depan dia, tak ada perkali tu, okey, apa yang boleh buat? Pertama, awak bawa 7 tu ke belah kanan. Macam tu. Kemudian apa yang awak buat? Okey, sorry cikgu kecilkan. Okey ya. Kejap terkecil pula. Kejap minta maaf. Okey,
cikgu akan buat kaedah pertama penyelesaian persamaan kuadratik, iaitu kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kat sini cikgu bagi dua contoh. Satu yang x kuasa 2, maksudnya depan x kuasa 2 ni dia sebenarnya perkali dia 1x kuasa 2, tapi dia tak tulis lah 1. Okey, awak faham lah 1x kuasa 2 maksudnya x kuasa 2 lah. Contoh yang kedua, x kuasa 2 dia perkali dia bukan 1, iaitu negatif 3. So ada dua cara ada dua soal cara lah untuk buat ni lah. Dia lain sikit lah, tak lain sangat. Okay, first kali, kita tahu kan perkali bagi x kuasa 2 tu adalah 1. So kita cikgu tulis A sama 1 lah. A yang bentuk arm tadi. So perkali bagi x adalah 4 dan nilai C adalah negatif 7. Ini pula A kita negatif 3, B kita 6, C kita negatif 1. So apa kita buat nak buat A ni, cikgu ambil x kuasa 2 tambah 4x. Cikgu letak belah kiri dan negatif 7 cikgu bawa ke sebelah kanan. Yang ada x kita letak belah kiri, yang tak ada x kita letak belah kanan. So apa cikgu buat? Cikgu tulis balik x kuasa 2 tambah 4x ni. Kemudian cikgu tambah dengan nilai B, iaitu perkali bagi x ni 4 kan. Cikgu ambil 4 tu, cikgu bahagi dengan 2. Kenapa bahagi 2? Sebab dia kaedah dia memang bahagi dengan 2 kan. So apa-apa soalan pun untuk penyempurnaan kuasa 2, kita bahagi dengan 2. Kita letak kuasa 2 dan kita letak sama dengan, and then bila belah kiri kita tambah yang warna merah tu, belah kanan pun kita kena tambah benda yang sama. Tambah benda yang sama saja. B per 2 kuasa 2. Apa kita perlu buat kat sini? Kita salin yang biru ni. Untuk 4 bahagi 2 ni kita selesaikan. Dapat 2 kan? 2 kuasa 2. Tak payah tulis 4. Kita tahu 2 kuasa 2 4, tapi tak payah tulis lagi. Yang belah kanan ni boleh selesaikan terus. 4 bahagi 2, 2 kan? 2 kuasa 2, 4. 7 tambah 4, 11. Selesaikan terus yang belah kanan. Yang belah kiri ni, kita tengok yang ada kuasa 2 benda ni kan. So kita letak 2 benda ni dalam kurungan dan kita kuasa 2. Kita tak payah tulis yang, kita boleh skip yang negatif yang 4x ni. Sebab yang kurungan x tambah 2 kuasa 2 tu, bila kita kembangkan, kita akan dapat balik semua ni. Kita akan dapat balik semua ni. So kita cuma ambil depan dengan belakang yang kita fakturkan macam tu. Dan kita sama dengan 11. So x tambah 2, kalau contoh kita ada x kuasa 2 sama dengan 4 kan, nak cari x kita punca kuasa 2 4 kan. Sama juga kat sini. Nak cari x tambah 2, kita punca kuasa 2 11. Punca kuasa 2 11 ni ada tambah tolak kat depan ni. Awak kena consider, awak kena dua-dua. So x ni adalah tambah tolak punca kuasa 11 tolak 2. So awak kena cari satu yang positif, punca kuasa 11 tolak 2, dapat jawapan. Satu yang negatif, punca kuasa 11 tolak 2, dapat jawapan. So yang atas ni kita dapat negatif 5.317, yang bawah dapat 1.317. Yang bawah ni terpulang pada soalan tu. Kadang soalan nak berapa tempat perpuluhan, berapa ataupun angka bererti. So awak kena ikut soalan lah kan. Contoh B. B ni dia ada negatif 3 kat depan. Apa-apa pun untuk buat penyempurnaan kuasa 2 ni, kita kena buat depan tu jadi x kuasa 2 juga. So nak jadikan depan tu x kuasa 2, apa yang kita buat, kita kena bahagi semua ni dengan negatif 3. Bahagi dengan negatif 3 sebab nak hilangkan x kuasa 2 tu. So yang depan ni negatif 3 x kuasa 2 bahagi negatif 3 dapat x kuasa 2 je lah. 6 bahagi negatif 3 dapat 2x. Negatif 1 bahagi negatif 3 dapat 1/3 sama dengan 0. Dapat macam ni. Depan dah x kuasa 2 dah. Kita buat step yang sama. Kita bawa yang tak ada x, kita bawa ke sebelah kanan. Lepas tu kita tulis, and then kita tambah dengan apa? Tambah dengan nilai B. B kita tadi bukan lagi 6 ni kan. B kita bukan lagi 6. B kita yang baru ni lah, yang lepas kita bahagi. B kita negatif 2 B kita. So kita ambil negatif 2, kita per 2, kita kuasa 2.
So, belah kanan pun kita tambah benda yang sama. Okay. So, apa kita buat tadi? Kita buat kurungan kecil. Kita ambil yang ada kuasa 2 ni. Sebelum tu kita selesaikan dulu kan. Negatif 2 per 2 ialah negatif 1. So, tambah negatif 1 kuasa 2 lah. Lepas tu, sama dengan, yang belah kanan ni kita boleh selesai terus. So, selesaikan pakai kalkulator, selesaikan dapat 2 per 3 lah yang belah kanan ni. Okay. So, apa kita buat next? Kita ambil yang dalam kurungan ni, kita buat kurungan kecil. So, jadi X tolak 1 lah sekarang ni. Kuasa 2 sama dengan 2 per 3. Kemudian kita cari, kita bawa punca kuasa 2. Kuasa 2 tu jadi macam ni. Okay, then X ni adalah tambah tolak 2 per 3 tambah 1. So, ada 2 penyelesaian lah kat sini. 1, positif 2 per 3 tambah 1. Dapat jawapan. Satu lagi, negatif 2 per 3 tambah 1. So, ni kira kat atas ni dapat 0.1835. Yang bawah ni dapat 1.8165. Okay. Macam tadi juga terpulang pada soalan tu nak berapa tempat perpuluhan ataupun berapa angka bererti. Kalau dia tak cakap tu letaklah 4 ke 3 ke. Okay. Okey, cara kedua untuk menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah rumus. So, kaedah rumus ni ada dalam formula lah. Okey, A, B, C ni yang kita cikgu explain tadi lah. Perkali bagi X squared A, perkali bagi X B, yang tak ada X tu C. So, awak kena kenal pastilah mana satu A, mana satu B, mana satu C untuk kita masuk dalam rumus ni. Okey. Contoh, selesaikan X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 sama dengan kosong menggunakan rumus. Beri jawapan dalam 3 tempat perpuluhan. Okey, yang ni kena ikutlah soalan tu. So, nasihat cikgu, awak list dulu A apa. A, kita X squared darab 1 lah kat depan. Tak ada apa kan depan X squared tu. B, perkali bagi X, positif 4. C adalah negatif 7 yang tak ada X. So, step dia, awak cuma masukkan saja ikut rumus yang atas ni. B apa? B adalah 4. So, negatif 4. Tambah tolak. Okey, B kuasa 2. B kuasa 2. B adalah 4. So, kita kuasa 2. Tolak 4. A kita 1. C kita negatif 7. And then, kita bahagi dengan 2 kali. A kita 1. Okey. Kemudian kita selesaikan negatif 4 tambah tolak punca kuasa. Okey, so 4 kuasa 2 16. 16 campur negatif 4, negatif 7 28. So 16 campur 28 dapat 44. Okey. Dan bahagi 2. So dia macam tadi juga, awak akan dapat 2 jawapan. Negatif 4 tambah punca kuasa 44 bahagi 2. Yang jawapan 1. Jawapan kedua, negatif 4 tolak punca kuasa 44 bahagi 2. Okey, so yang pertama ni cikgu dapat negatif 5.317. Yang boleh tolak ni cikgu dapat 1.317. Terbalik. Sorry, terbalik. Yang ni yang dapat. Yang ni yang dapat 1.317. Yang ni negatif 5.317. Okey, 3 tempat perpuluhan dapat macam ni lah. Okey. Next kita akan belajar cara membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca. Tadi cari punca, cari penyelesaian. Penyelesaian tu maksudnya cari punca lah. Yang ni kita ada punca nak bentuk persamaan kuadratik. And kita balik. So, ni bentuk yang cikgu explain tadi. Kan? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, kalau kita nak perkali depan tu X kuasa 2 saja, kita bahagi semua dengan A, dapat yang ni lah. Okay, dapat yang ni. Okay. Okay, jika punca-punca persamaan kuadratik
alpha beta, maka hasil tambah punca adalah negatif B per A dan hasil darab punca adalah alpha beta iaitu C per A. Okay. Maksudnya tambah punca tu yang tengah-tengah tu B per A, yang darab punca tu C per A. Okay, kenapa ada negatif? Kenapa ada negatif macam ni? Sebab let's say awak ada punca, awak adalah punca alpha beta kan. Okey, bila kita bentuk persamaan, kita buat macam ni. Okey, X tolak alpha, X tolak beta. Okey. So, bila kita X kembangkan balik, dia akan dapat X kuasa 2 tolak alpha X tolak beta X tambah alpha beta sama dengan kosong. So, kalau kita faktorkan balik, kita akan dapat X kuasa 2 alpha tambah beta X tambah alpha beta sama dengan kosong. Sebab tu kita ada negatif kat sini. Okey, tak apa awak ni, tapi awak hafal sikit lah. Hasil tambah punca tu adalah negatif B per A, hasil darab punca adalah C per A. Okey, dari segi template, kalau cikgu kata template persamaan kuadratik, dia macam ni lah cikgu nak pandang ni, iaitu X kuasa 2 tolak hasil tambah punca HTP tambah dengan hasil darab punca. So ingat, satu tolak, satu tambah lah. Okey, contoh ni bentukkan persamaan kuadratik dari punca 3 dan negatif 5. Okey, ada dua cara cikgu nak terangkan, method 1, method 2. Okey, cara pertama, kalau soalan jenis macam ni, okey, awak tahu punca dia 3 dan punca dia negatif 5. Cikgu pakai X, nak pakai yang lain pun tak apa. Okey, bila 3 kita faktorkan, akan jadi X tolak 3. Tukar-tukar tanda kan. Kalau tambah jadi tolak macam ni, kalau tolak jadi tambah. Kita faktorkan macam ni. Sebab apa ya? Awak faham tak daripada kenapa dia tambah jadi tolak? Sebab asalnya kita daripada persamaan yang ni, yang bawah ni, bila kita nak selesaikan dia, kita ambil X tolak 3 sama kosong, X sama dengan 3. Sebab tu kita dapat positif. So kalau kita nak terbalik, daripada positif kita tukar tanda lah jadi tolak. Sama juga yang sebelah ni, kita selesaikan dapat X negatif 5. Bila kita nak faktorkan balik, kita X tambah 5 sama dengan kosong. Okey, susah kan belajar online. Okey, so bila kita dah bentukkan persamaan kuadratik yang cikgu dah faktorkan tu, kita kembangkan balik. So akan dapat X darab X, X kuasa 2, X darab 5, 5X, negatif 3 darab X, negatif 3X, negatif 3 darab 5, negatif 15 sama dengan kosong. Selesaikan, 5X tolak 3X adalah 2X tolak 15 sama dengan kosong. Okey, itu cara pertama. Cara kedua, kita guna hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Okey, bila tambah punca tu, kita akan dapat negatif 2 kan. Bila darab punca, kita akan dapat negatif 15. Lepas tu awak kena guna benda yang cikgu buat anak panah merah ni. Kena guna benda ni. Sebab tu kena hafal sikit. Cikgu tulis balik. Template dia adalah X kuasa 2 tolak HTPX tambah HDP. Darab duduk belakang. So bila dah hafal ni, awak masukkan HTP, kita dapat negatif 2. X tambah HTP negatif 15. Kemudian tolak-tolak akan dapat tambah, and then tambah tolak akan dapat tolak. Okey, cikgu akan buat beberapa contoh lah. Okay. Jika alpha dan beta adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2, X kuasa 2 tambah X sama dengan 4, bentukkan persamaan yang mempunyai punca-punca berikut. Okey, so persamaan kuadratik kita adalah 2, X kuasa 2 tambah X. Okey, cikgu bawa 4 ke sebelah kiri lah, senang sikit nampak. Jadi bentuk arm lah. Okay. So cikgu nak bahagi semua dengan 2. So dapat macam ni, X per 2
tolak 4/2, 2. 0/2, 0. So, dapat macam ni. 1/2x tolak 2 sama dengan 0. Kan cikgu suruh hafal kan. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X, hasil tambah punca, bukan punca B, hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan 0. Okey. So sekarang ni, kalau kita compare dua benda ni, kita compare ni dengan ni, kita akan dapat kat sini nampak jelas kan, hasil darab punca ni adalah -2 kan, nampak kan. Tapi ni hasil tambah punca, macam mana kita nak buat satu negatif satu positif ni. So kita ambil negatif HTP sama dengan setengah. So HTP sama dengan negatif, kita bawa ke sebelah kanan, jadi negatif 1/2. Okay. HDP kita dapat awal-awal kan, HDP adalah negatif 2 kan. So kita dah dapat HTP, dah dapat dah HDP, dah tambah, dah dapat dah darab. Okay. So bila kita ada alfa tambah beta, bila dia punca kita alfa tambah beta macam soalan ni kan. So alfa tambah beta adalah HTP kan. So negatif 1/2. So bila kita darab alfa beta, kita akan dapat negatif 2. Okey, yang ni maklumat daripada soalan dulu. Okey, maklumat daripada soalan dulu. Okey, so kita nak jawab A. Okey, yang A ni, punca baru kita adalah alfa tambah 3 dan beta tambah 3. So hasil tambah punca kita adalah alfa tambah 3 tambah beta tambah 3. So dia akan jadi alfa tambah beta, 3 tambah 3 dapat 6. Okey. So hasil darab punca kita pula alfa tambah 3 darab dengan beta tambah 3. Okey, darab macam selalu buat kan. Macam ni, alfa beta darab dengan ni 3 beta, 3 darab 3. Okey. So apa yang kita dapat? Kita dapat alfa darab beta, dapat alfa beta. Ya. Dapat alfa beta. Okey, alfa darab 3 dapat 3 alfa, 3 darab beta dapat 3 beta, kemudian 3 darab 3 dapat 9. Okey, so kat sini cikgu nak faktorkan 3 ni kat luar. So boleh buat sekali, alfa tambah beta tambah 9. Okey, kita dah ada dah HTP dengan HDP barulah. Okey. Kecil cikgu tak boleh angkat je. Cikgu buat kat muka surat sebelah je. Okey. So kita dah ada HTP, cikgu buat muka surat ni. Tak boleh angkat Okay, cikgu buat kat sini lah. Okey, cikgu besarkan tadi. HTP kita adalah alfa tambah beta tambah 6. HDP pula dah alfa beta tambah 3, alfa tambah beta tambah 9. Okey, daripada soalan tadi kan kita daripada atas ni kita tahu dah alfa beta nilai dia negatif 1/2, alfa beta pula nilai dia negatif 2. So kita masukkan kat sini. Alfa tambah beta negatif 1/2, kita tambah 6. So apa terjadi? Kita dapat 1 tambah 6 itu jadi 1 tambah 6, 1/2 tambah 6 dapat 11/2.
Okay, yang bawah pula alfa beta nilai dia negatif 2. Tambah 3 alfa tambah beta negatif 1/2 tambah 9. So akan dapat apa? Negatif 2 tolak 3/2 tambah 9. So cikgu dapat kat sini 11/2 juga. So 2 tolak 1 tambah 9. Okey. So kebetulan kat sini lah HTP dengan HDP dia sama. Okey, so apa kita buat? Kita ambil kita cikgu dah suruh hafal kan template dia. X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP sama dengan kosong. So kat sini X kuasa 2 hasil tambah punca adalah 11/2X. Hasil darab punca adalah 11/2 sama dengan kosong. Okey. Dan kita selalunya kita akan darab, kita akan buatkan tak ada pecahan lah. So kita darab semua dengan 2. So kita nampak 2 X kuasa 2 tolak 11X tambah 11 sama dengan kosong. Okey, tu yang pertama kan. Okey, yang pertama A. Okay, cikgu buat contoh B pula. 2A bila kita ada 2A, 2 alpha, 2 beta pula. Okey. So 2 alfa, 2 beta. Okey, kita buat hasil tambah punca. 2 alfa tambah 2 beta. Okey, kita kena faktor kat situ. Alfa tambah beta. Dan kita masukkan alfa tambah beta yang tadi, iaitu negatif 1/2 ni tadi. So, negatif 1/2, you akan dapat negatif 1. Hasil darab punca pula, 2 alfa darab 2 beta. Ni adalah 2 darab 2, 4 alfa beta. So, alfa beta tadi berapa? Negatif 2 kan? So, negatif 2. So, dapat 4 darab negatif 2 dapat negatif 8. So, awak masukkan dalam template lah. Cikgu tulis lagi sekali template. X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP sama dengan kosong kan? So, kat sini X kuasa 2 tolak HDP kita negatif 1X. Dan tambah dengan negatif 8 sama dengan kosong. So kita akan dapat X kuasa 2 negatif tambah 1X. Kita tulis 1 lah, tulis X sahaja. Tambah tolak 8, tulis 8 sama dengan kosong. Macam ni. Okay, tu B. Okay, cikgu buat lagi satu C. Okay, C apa tadi? Alfa kuasa 2, beta kuasa 2. So, alfa kuasa 2, beta kuasa 2. Okey, hasil tambah punca kita adalah alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 lah. Okey, tapi kita tak ada maklumat alfa kuasa 2. Kan? Kita ada 2 ni, cikgu tulis balik. Kita ada 2 ni je. Alfa tambah beta sama dengan negatif 1/2. Alfa beta sama dengan apa tadi? Negatif 2 kan? Kita ada 2 maklumat ni sahaja. Okay, so kena ubah alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 ni awak kena ubah. Awak jadikan dia alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Okay, cikgu kena cerita pula kenapa dia jadi macam ni. Okay, cikgu cerita pula apa dia macam ni. Okay, sini macam ni. Kita tahu bila kita kembangkan yang ni, kita akan dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Cikgu kembang cara awak selalu kembang lah. Okay. Alfa tambah beta, alfa tambah beta. Kalau kita kembangkan macam ni, kan macam ni kan? Macam ni. Dapat alfa kuasa 2 tambah alfa beta tambah alfa beta tambah beta kuasa 2. Ni akan dapat alfa kuasa 2 tambah 2 alfa beta tambah beta kuasa 2. Okey, depan ni apa? Alfa tambah beta kuasa 2 kan? So, sekarang ni kita nak yang ni. Kita nak benda ni yang cikgu birukan kat atas ni. Cikgu bulat bulat tu. So, yang cikgu bulat tu cikgu letak belah kanan, yang lain cikgu bawa ke belah kiri. Tolak 2 alfa beta. Sebab tu kita boleh gantikan je dengan ni. Okay.
Sebab kita nak ada wujudnya alpha tambah beta. Sebab kita nak guna yang cikgu bulat belah kiri ni. Kita nak guna yang ni. So kalau alpha kuasa 2, beta kuasa 2, kita tak dapat guna. Okay. So dah tahu dah macam mana kan cara datangnya benda tu. Okay. So kita masukkan sekarang ni. Alpha tambah beta. Kita masukkan. Okay. Okay. Sama dengan alpha tambah beta nanti 1 kuasa 2 kuasa 2 tolak 2 alpha beta, masukkan negatif 2. So kira ni semua dapat 17/4. Okay, hasil darab punca pula alpha kuasa 2 darab dengan beta kuasa 2. Dia sama je kalau kita letak alpha beta ni rapat-rapat dan kita kuasa 2 kat luar. Dia sama je. So alpha beta kita dah tahu dekat mula tadi adalah negatif 2. Kita kuasa 2. So dapat 4. So ikut template ni. Template ni. X kuasa 2 tolak HTP 7/4X tambah HDP 4 sama dengan kosong. Okey, kemudian kita hilangkan pecahan. Kita darab dengan apa nombor kat bawah ni. Senang kita darab dengan apa nombor kat bawah ni. 4 kan. So semua itu kita darab dengan 4. So kita akan dapat final answer adalah 4X kuasa 2 tolak 17X tambah 16 sama dengan kosong. Okay.